Untuk pengenalan, menurut Suhaimi Abdul Aziz, maksud bagi kritikan sastra ini adalah satu disiplin bagi pengajian kesusastraan yang berkait rapat dengan penilaian bagi sesebuah karya sastra secara objektif. Pengkritik Yunani menyatakan bahawa kritikan ini mempunyai sifat kontekstual yang bermaksud teks tersebut dihubungkan dengan pengarang. Bahkan pada abad yang keempat telah menghasilkan sebuah poetik yang telah mengemukakan dua buah konsep. Konsep tersebut sangat penting dalam teori dan juga kritikan sastra. Dan konsep tersebut ialah mimesis dan juga kartasis. Istilah kritik ini berasal daripada sebuah perkataan bahasa Inggeris iaitu kritik. Diambil daripada perkataan Greek, kids ini membawa makna kepada hakim. Seterusnya telah wujudnya perkataan yang lain antaranya kritikos dan juga kritikus yang membawa makna kepada hakim bagi karya sastra serta ia juga digelar sebagai literary critic dalam bahasa Inggeris. Sastra ini telah bermula dan berkembang di tanah air setelah adanya pengajian kesusasteraan di sebuah universiti tempatan iaitu di Universiti Malaya. Dapat disimpulkan bahawa kritikan sastra dan juga teori sastra ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Terdapat dua teori ciptaan Manasikana iaitu pertama ialah teori tekstialisme dan juga kedua ialah teori takbudiah. Teori tekstialisme. Teori tekstialisme ini telah dikenalkan oleh Manasikana atau nama sebenarnya Abdul Rahman Napiah. Dalam falsafah teori ini menyatakan bahawa setiap penulis haruslah mempunyai impian dan juga hasrat yang berkorban-korban supaya teks miliknya mencapai satu tahap yang terunggul. Terdapat 4 prinsip dalam teori tekstialisme ini untuk dijadikan panduan bagi mencapai tahap keunggulan sesebuah penghasilan karya. Antaranya ialah kehadiran, pelanggaran, pengukuhan dan juga individualisme. Saya telah memilih drama Mat Piah dan Mr. Blackway. Mengisahkan seorang bekas pesakit mental iaitu Muhammad Hanafiah atau dengan nama lainnya ialah Mat Piah. Mat Piah ini merupakan seorang penarik beca di sekitar kota Georgetown. Beliau tidak memiliki rumah, bahkan hidupnya dihabiskan bersama becanya. Sahaja kerana beca tersebut merupakan satu-satunya harta yang beliau ada. Beliau juga sebenarnya sudah pulih dari penyakitnya tetapi sering mengalami halusinasi. Dijadikan cerita suatu hari, Mak Piah telah mengambil seorang penumpang dan penumpang tersebut merupakan penumpang yang terakhir beliau. Digambarkan bahawa penumpang tersebut mengenakan pakaian serba putih dan Mak Piah mengambil penumpangnya di hadapan sebuah hotel iaitu Hotel ENO. Lelaki tersebut bernama James Roland Blackway dan juga dikenali sebagai Mr. Blackway. Beliau berbangsa orang putih tetapi beliau sangat mahir betul-betul menggunakan bahasa Melayu. Bahkan beliau memberitahu kepada Mak Piah bahawa beliau merupakan sahabat Francis Light. Sewaktu berada di atas beca, mereka berbual dengan rancaknya. Oleh sebab itu, Mak Piah beranggapan bahawa Mr. Blackway ini sedang berhayal dan juga kewarasannya hilang sebentar kerana beliau betul-betul diibaratkan seperti orang yang tidak waras dan Mak Piah melayan kerenahnya hanya sekadar gurauan. Akan tetapi, kata-kata yang keluar dari mulut Mr. Blackway telah menyebabkan provokasi sehingga membuat Mak Piah keliru sama ada beliau kembali gila atau Mr. Blackway ini yang gila. Prinsip kehadiran. Prinsip kehadiran ini merupakan prinsip yang pertama iaitu ia sangat penting kerana ia merupakan panduan untuk menjadikan pengkarya dan juga sebuah teks yang unggul sekaligus menjadikan khalayak yang unggul. Kedua ialah prinsip pelanggaran. Hal ini kerana mereka seharusnya membuat kelainan. Pengarang haruslah berani dalam memperbaharui teksnya agar ia menjadi lebih mantap. Menurut Manasikana 1996, muka surat 110, karya-karya sastra ini merupakan satu pengumpulan kepelbagaian teks sama ada penerimaan atau penentangan di khalayak pengarang ataupun khalayak. Yang ketiga ialah prinsip pengukuhan. Ini merupakan salah satu usaha bagi permatangan sebuah teks untuk menjadikannya unggul.
Bahkan, ia juga dapat menyempurnakan jati diri bagi pengarang berkenaan. Hal ini kerana, pada kebiasaannya, pengarang ini berusaha sedaya upaya untuk mengubah sehabis baik berkaitan dengan teks miliknya berbanding dari yang sebelumnya. Prinsip yang keempat ialah individualism. Prinsip ini merupakan prinsip yang terakhir yang digunakan dalam teori idealism. Mana si kanan telah memperkenalkan 4 konteks bagi mengetahui seseorang pekarya itu mempunyai individualism dalam dirinya sendiri. Bahkan, ia dibahagikan kepada 4 sudut. Yang pertama ialah style individu, kedua ialah reka cipta individu, ketiga adalah kendirian individu, dan yang keempat adalah tindakan individu. Seterusnya ialah teori takbudiah. Teori takbudiah ini membawa makna kepada pengabadian secara literalnya. Bahkan ia juga merupakan teori sastra Islam. Beliau mengasaskan teori takbudiah ini kerana beliau berpendapat bahawa kebanyakan teori yang ada tidak banyak membincangkan aspek agama Islam. Teori-teori barat juga sangat tidak sensitif berkaitan dengan agama Islam. Dalam teori ini ada menyatakan berkaitan dengan sastra. Ia berpendapat bahawa ia merupakan satu bentuk ibadah dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Berkaitan dengan teori pengabadian ataupun teori takbudiah ini telah memfokuskan berkaitan dengan 4 perkara, iaitu latar penulis, aspek pengisian karya-karya, teknik bagi penulisan karya dan juga fungsi karya untuk menyampaikan kebaikan. Latar penulis ialah menolak habis-habisan penulisan ataupun karya yang tidak beragama Islam. Walaupun perkara yang ditulis olehnya itu adalah benar dan fakta-fakta yang dilontarkan itu berkaitan dengan agama Islam. Bahkan, seperti yang kita tahu bahawasanya, konsep bagi sastra Islam ini adalah seharusnya ataupun wajib lahir daripada golongan-golongan pengkarya yang beragama Islam. Hal ini kerana orang yang beragama Islam lebih memahami berkaitan dengan agama Islam. Untuk pengisian karya pula ialah pengisian karya ini adalah persoalan yang utama. Tema berkaitan dengan pemikiran, ideologi dan juga falsafah yang dibawa. Kesemua aspek yang telah dinyatakan berkenaan haruslah tepat dan benar. Berkaitan dengan aspek keislaman yang bersesuaian dengan penghasilan karya. Proses bagi kepengarangan ini memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini kerana ia akan menyebatikan berkaitan dengan isu keislaman ini dalam sesebuah karya berkenaan. Untuk teks penulisan pula, teori ini tidak menolak unsur estetik yang terdapat dalam penulisan selagi tidak bertentangan dengan agama Islam. Estetika yang terdapat dalam karya ini dapat menguatkan berkaitan dengan pemikiran dan juga sifat-sifat manusia dalam melakukan sesuatu isu yang terdapat dalam karya sastra. Ia juga merupakan medium penyampaian kebaikan. Dalam agama Islam, karya-karya sastra ini bukan hanya satu nilai kesenian dan juga keseronokan sahaja. Ia juga mempunyai banyak fungsi antaranya seperti alat bagi membina sebuah kemasyarakatan yang berkesan. Setiap pengisian mestilah bercorak positif dan juga cenderung kepada audiens ke arah kebaikan dan juga yang baik. Kesimpulannya, tuntasnya kajian ini membuktikan bahawa Manasikanan ini merupakan seorang penulis drama yang mempunyai kelebihan dan juga kekuatan yang tersendiri, termasuklah dalam genre puisi, novel, drama dan lain-lain lagi. Setiap kali pementasan drama dilakukan, dapat dilihat kepelbagaian kekuatan dari kepelbagaian sudut aspek. Sekaligus, ia juga memberi kesedaran yang tinggi kepada semua. Teori takbudiah ini adalah berkaitan dengan karya merupakan satu ibadah. Ini kerana maksud bagi takbudiah yang bermaksud pengabadian. Pada kebiasaannya, karya-karya yang dibuat akan mempunyai nilai-nilai yang baik. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.